Tanya kepada mereka yang menjajah cerita. Keputusan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini yang mengisytiharkan 16 seksyen dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah, terus menimbulkan polemik serta kontroversi yang sengaja dicipta. Apa yang berlaku ini lebih menjurus kepada ketidakfahaman awam terhadap bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil, bukan keluhuran perundangan syariah, malah dibantu pula oleh dakwah dan konotasi songsang yang dibawa pembangkang. Yang Berhormat Azli Yusof Pakatan Harapan Shah Alam menegur pihak pembangkang yang sewenang-wenangnya memberikan konotasi salah berkenaan isu Nik Eileen Zurina, lawan Kerajaan Kelantan, sehingga mengundang kepada polemik yang tidak perlu. Beliau ketika mencadangkan usul menjunjung kasih titah diraja berkata, adalah malang apabila ada ahli politik, pihak berkepentingan dan orang ramai yang tidak mempunyai ilmu perundangan membuat pelbagai ulasan yang tidak tepat berkenaan isu tersebut. Menurutnya, gelaran-gelaran seperti Black Friday yang dimomokkan pembangkang hanyalah cubaan untuk meraih politik murahan. Beliau sempat menegaskan di Parlimen isu Nik Eileen adalah isu yang melibatkan Perlembagaan Persekutuan dan sama sekali tidak meruntuhkan enakmen Kanun Syariah Jenayah yang wujud di negeri-negeri. Keputusan penghakiman kes Nik Eileen Zurina dan Tengku Yasmin tiba-tiba membuka mata semua rakyat Malaysia, daripada yang pakar dalam bidang undang-undang sehingga kepada peniaga, pengusaha sawah dan ladang. Ramai yang mengulas seakan-akan mahir segalanya. Tidak kurang yang mengambil kesempatan untuk meraih politik murahan. Semua bercakap seolah-olah Islam telah hilang dari bumi Malaysia. Natijahnya ia mengelirukan dan menimbulkan keresahan, katanya dalam sidang Parlimen semalam, dilaporkan Harapan Daily. Azli pada masa sama turut menyinggung pihak yang penuh yakin menyatakan bahawa selepas ini 16 kesalahan jenayah syariah yang dibatalkan Mahkamah Persekutuan boleh dilakukan sewenang-wenangnya oleh orang ramai selepas ini. Beliau menegaskan bahawa ia adalah perkara yang tidak tepat kerana kesalahan-kesalahan jenayah tersebut telah dikuatkuasakan dalam Kanun Keseksaan Jenayah Perlembagaan Persekutuan. Sebab itu katanya pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI telah menasihati semua pihak agar menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan tidak mempolemikkannya sehingga menimbulkan persengketaan. Azli menyifatkan kes Nik Eileen ini secara tidak langsung telah membuka mata ramai pihak dan dengan itu ia boleh menjadi pemangkin untuk menyegerakan usaha pemerkasaan enakmen sedia ada. Ia boleh membuka ruang dan peluang agar enakmen Kanun Syariah Jenayah negeri-negeri diharmonikan dengan senarai persekutuan. Adakah ini bermakna kita bersetuju dengan tindakan Nik Eileen Zurina? Tidak semestinya, kerana ada jalan yang lebih lunak dan aman boleh diambil untuk harmonikan pertindahan. Sebab itu saya katakan isu Nik Eileen ini secara tidak sengaja telah membuka mata banyak pihak untuk memperkasa, memadamkan kekaburan dan mengharmonikan enakmen syariah jenayah di negara ini, ujarnya. Yang penting, kata Azli, kekeliruan yang timbul hanyalah melibatkan kesalahan-kesalahan yang menjurus kepada hukuman takzir yang terletak di bahu pemerintah untuk melaksanakannya. Ia tidak sama sekali terkait dengan kesalahan-kesalahan yang melibatkan hukuman hudud atau qisas yang dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran. Isu dalam kes Nik Eileen bukan mengenai kedudukan Islam atau Mahkamah Syariah di Malaysia, tetapi berkenaan sama ada Badan Perundangan Negeri Kelantan membuat peruntukan berkenaan mengikut batasan ditentukan perlembagaan atau sebaliknya. Ini yang sebenarnya sukar dimengertikan kebanyakan orang awam. Namun orang awam tidak harus dipersalahkan sepenuhnya akibat ketidakfahaman kepada isu sebenar yang berbangkit dalam kes ini kerana ia menyentuh aspek prinsip perundangan, membabitkan pihak mengubal undang-undang atau enakmen pada peringkat negeri iaitu Dewan Undangan Negeri. Namun, kemelut serta polemik ketidakfahaman yang melanda negara ini juga sedikit sebanyak disebabkan sesetengah pihak yang mengambil kesempatan untuk memperlihatkan kononnya Islam terancam di bumi Malaysia. Benarkah kekeliruan dan ketidakfahaman ini menyebabkan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes ini dilihat umum, khasnya umat Islam sebagai mencemar dan menjatuhkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan? Jawapannya ada di tangan mereka yang menjajah cerita. Jangan seronok sangat, ingat, rakyat sentiasa memerhati.